Tangan dikocek, jalan menyengit, mata ke bumi, hati ke langit. Sabar menanti, peluang datang, begitulah. Aris, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Pagi. Selepas hujan, Asamat pernah kena macam gastrik tu kan, angin kat ulu hati, betul? Pernah kena. Let's say lah, siapa-siapa pernah kena. Saya nak share satu benda ambil 3 ulas bawang putih, tumbuk, taruh air panas. Cuba amalkan benda ni dalam masa seminggu. Sebab saya dulu Gaviscon tu memang selalulah saya minum. Memang selalu. Tapi dia hanya sekadar heal sebentar je lah. Dia macam maintain sekejap lepas dia jadi balik. Tetapi insya-Allah saya dah amal bawang putih hampir, saya rasa dah setahun lah. Setahun. First time memang sakit perut. Sebenarnya dia menunjukkan yang perut kita dia bertindak balas something dia bertindak balas dalam perut dan dia akan buang semua tu yang not necessary tu dia akan buang. Itu yang saya cakap tadi tu, kalau bawang putih tu dia kan semula jadi. Dia memang bukan ada bahan awet apa. Just ambil 3 biji, tumbuk, taruh air panas. Simple. Benda yang simple sangat. Memang agak perit sikit. Dia first time kalau kita minum, perut kita rasa pedih tau. Simptom pedih tu sebenarnya pada saya lah bagus sekali. Memang bagus. InsyaAllah angin-angin dekat ulu hati tu lama-lama dia akan hilang. Kemudian kalau nak minum teh kalau teh kita kongsi teh pula Teh okey. Ambil serai 3 batang, ketuk, taruh je dalam teh tu. Panas-panas tu biarkan dia sejuk, suap, minum. Kalau Asamat try minum malam ni cuba minum, besok pagi beritahu saya apa rasa. Nombor 1, kita buang air kecil memang best. Serai Dia detox. Dan badan kita rasa ringan. Tapi kena amal lah. Kalau sekali tak ada kesan lah. Okey. Cantik. Serai pun ada kat belakang rumah tu. Serai tengok. Boleh bikin. Okey. Ada soalan selanjutnya. Soalan yang mustahak kali tu. Bawang putih setiap hari. Adakah dia akan menimbulkan bau-bauan pada badan kita? Tak ada, tu salah tafsir. Sebenarnya bau-bauan yang keluar daripada badan kita, dia sebenarnya adalah dia macam tindak balas. Sebenarnya bagus. Sebenarnya is very good tindak balas. Dia detox. Sebab kita punya detox keluar melalui banyak. Nombor 1, yang depan, yang belakang. Dan melalui peluh. So bila once dia buang benda tu, benda yang busuk keluar daripada something sebenarnya yang baik untuk kita lah. Baik sangat. Saya Alhamdulillah lah. Tak tahulah, tapi yang saya tahu insyaAllah tak ada. Bau tu tak ada. InsyaAllah. Boleh cuba. Saya sebenarnya bawang memang setiap hari ambil. Bawang putih memang ambil setiap hari. Saya biasanya saya makan satu hari, 1 kali atau 2 kali aja. Sebelah petang. Yang tablet ke atau yang oral? Memang ori. Bakar jadi lah. saya potong, saya telan macam tu je. Kalau begitu memang hebat lah. Itu hardcore yang boleh buat tu. Pecahkan dengan pisau kan. Tekap dengan pisau. Jadi dia punya cecair tu keluar sikit. Lepas tu minum yang dengan pahit air. dan pedas tu yang pahit dan pedas tu yang paling penting. Betul. Yang pahit dan pedas tu. Tapi kalau setengah orang dia bakar ataupun dia bubur dalam nasi. Masa kita masak nasi kan, bubur nasi. So dia macam lemak sikit. Tapi saya buat yang simple je. Saya tumbuk je. Saya taruh air panas. Saya biarkan dia suam sikit. Sekali bagi. Bas. Habis. Tapi pengalaman mula-mula amalkan benda tu. Terbakar perut. Kita punya jantung pun laju. Dia laju. Dia punya tindak balas dia. Dia ada nama dia, nama kimia dia saya tak tahu dah terlupa lah, tak ingat. Dia tindak balas yang baik lah pada saya lah. Bukan apa, kalau sakit tu sakit lah juga. Kalau matilah juga. Tapi sekurang-kurangnya kita try lah. Tapi jangan minum kosong, niat lah. Tapi Riz, antara kita berdua, bila amalkan bawang putih ni, masalahnya kan kalau kita tidur pukul 11 malam,
Pukul 4 pagi adik tu dah bangun je sampai ke siapa nak jawab tu? Siapa nak jawab tu ni? 4 pagi kalau bangun, terus bangun buat tahajud 2 rakaat. Buat dia witir, habis semua solat sunat taubat. Alhamdulillah. Allah, bini 2 kali terkejut. Nombor 1 kena kejut. Nombor satu kena sahabat, kalau kita study betul-betul kan, memang Almighty God lah. Allah Ta'ala Maha Kuasa kan. Dia bila Samad umur berapa sekarang? 51. 51. Bila kita dah sampai umur 50, dia automatik tau, pukul 4 mesti 45 tu dia macam dia bagi signal kita sama ada kita nak terkencing ke atau memang dia suruh kita bangun. Itu sebenarnya semua orang dapat tu. Itu kalau kita nak kongsi, itu sebenarnya itulah hidayah. Ambil peluang, jangan tak ambil peluang, ambil. Janganlah pula tarik selimut tu kan. Aduh. Okey, ni saya pula nak tanya. Sekarang macam mana perkembangan? Perkembangan dari segi apa? Buat lirik lagi masih? Masih ada. Ini pun ada hutang orang satu lagi lirik ni nak kena siapkan ni. Lirik memang masih buat lah. Alhamdulillah. Aktiviti sepanjang PKP ni tak ada. Saya dah memang tidak pernah keluar rumah. Sehari 2 hari sebelum PKP tu memang tak keluar rumah. Memang terperuk je. Tapi memang tak pergi kedai apa semua. Memang tak pergi kedai, dan kita order lah daripada Lazada ke Lalamove ataupun Shopee ke apa. Memang tak keluar. Tapi okey lah, saya boleh hidup tak keluar ataupun berseorangan atau beramai-ramai. Saya okey. Saya boleh. Kita memang biasa duduk berkurung dalam studio. Mungkin kita tak terasa sangat lah. Cuma yang terasa tu bila more than 24 hours kan. Bila lebih daripada 24 jam, dia dah masuk 48 jam, dia masuk 72 jam, dia pinau sikit lah. Dan petang-petang saya memang exercise lah. Tapi exercise pun dekat depan rumah ke, saya ambil skipping ke, saya ada dipanggil resistance band kan. Very good. Bagus tu. Tapi kalau begitu pun badan naik juga lah. 2 kilo naik. Patut pukul 4 pagi terbangun ni. Rezeki. Okey, seperkara lah. Perkara. Aris Ariwatan ialah satu nama yang memang dahsyat lah. Dahsyat mana lah. Lamunan Terhenti, beberapa lagu lagi. Itu 90 berapa lupa dah saya. Awal 90-an 95. 95. Lepas tu penyanyinya memang paras rupa jantan lah. Jantan ganas. Jantan ganas, suara ganas, Lamunan Terhenti. Opening dia pun dah murah. Tiba-tiba Aris Ariwatan tu macam hilang. Saya masa tu saya tidak terbabit dalam dunia muzik lah. Tiba-tiba dia hilang, seolah-olah ada sesuatu yang berlaku. Okey, yang sesuatu tu yang banyak sebenarnya. Jangan jawab panjang-panjang. Jangan jawab panjang-panjang dulu Jangan jawab panjang-panjang dulu. Adakah sesuatu berlaku? Memang sesuatu telah berlaku. Okey, cukup. Dan nanti dulu. Masih sedang berlaku. Okey, cukup nanti dulu. Kita nak reverse, kita nak ke belakang sikit. Kita nak reverse ke belakang dulu. Macam manakah permulaan Aris Ariwatan? Dan Aris Ariwatan ni saya tahu dia adalah sepupu kepada Seniwati Salamiah Hassan, betul? Sepupu lah. Sepupu. Ada persaudaraan darah lah kan? Ya, dengan Salamiah. Itu memang Salamiah Hassan, dia betul. Itu dari situ dan dia dah juga boleh dengan Abu Bakar Juwah, pelakon drama.
Itu sepupu sebelah bapak saya. Salmiah sebelah mak saya. Wow, bakat seni tu kiri kanan ada lah. Wallahualam. yang saya tahu ibu bapa saya dia memang dia beri apa yang saya nak buat dia bagi. Itu lah. Generasi kita jarang ada ibu bapa yang macam tu kan? Generasi kita memang banyak lah. Saya sebaliknya pula. Saya masa tu abang saya yang tak galak kan. Sebagai contoh, saya duduk di Ipoh masa tu. Saya bekerja kelab. Bila malam, siang tu saya pergi belajar college. College saya ambil computer programmer tahun 81. Wow. Saya ambil diploma in programmer. So bila abang saya telefon, dia tanya mak saya, Aris pergi mana? Mak saya jawab, Aris pergi kelas malam. Saya terbalik. Mak saya dengan bapak saya memang understanding lah. Tapi arwah abang saya dia memang dia yang tak galakkan lah. Alhamdulillah lah, dia challenge saya. Dia kata, kalau kau nak jadi penyanyi, aku nak tengok. Kalau kau buat sungguh-sungguh. Jadi itulah, saya take dia challenge lah. Alhamdulillah. Tak berjaya pun lah, tapi memenuhi apa yang saya mahu lah. Sebenarnya saya bukan nak jadi penyanyi popular sama. Tak pernah saya idamkan pun, tak sebenarnya. Saya sebenarnya meminati seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Saya nak daripada dulu jadi macam dia dalam bentuk karya kita tu membawa mesej. Itu yang tebal sangat daripada dulu. Saya nak, sebab saya tahu setiap karya dia tu semua bawa mesej sampai ke hari ni. Kan? Jadi itu yang cita-cita mula saya. Saya bukan nak jadi penyanyi popular ke tengah, tak terlintas. Saya hanya nak tulis lagu untuk orang ambil mesejnya. Itu sebenarnya asalnya. Itulah pembentukan kumpulan Ariwatan tu. Ya, itu pembentukan lah. Ariwatan tu asal daripada Aris, Amri, Ari dan Wanan. Ni. Nampak? Okey. Dahsyat tu. Ni macam muda lah. Diorang ni semua macam kawan dengan diorang dari sekolah ke, berjumpa dekat tempat jamming ke, ataupun tak ada. Kami dulu asal daripada kumpulan SYJ. La ilaha illallah. Kami yang sebenarnya SYJ ni sebenarnya asal dia Syed Jamalulai nama dia. Beliau seorang polis. Sama dengan bapak saya polis di Ipoh. Sama kita. Tapi beliau ni seorang penyanyi dulu asalnya. Di Ipoh ketika tahun 80-an, dia memang banyak band. Dia ada Beast Group, Family Group, memang banyak band lah ketika itu. Jadi saya dalam kumpulan SYJ tu. SYJ tu masa tu dia buat untuk persembahan orang kahwin. Asalnya Syed Jamalulai ni, SYJ ni, dia diharamkan main lagu rock. Ni ramai orang tak tahu. Saya dah cerita dekat mama. Dia diharamkan? Dia bukan. Syed Jamalulai tu, SYJ tu Syed Jamalulai. Owner tu. Alright. Bila setiap kali persembahan hari kahwin, dia akan nyanyi. Dia akan nyanyi. Saya masa itu saya main gitar dan saya menyanyi. Di persembahan orang kahwin lah. Dia band SYJ ni dia haramkan main lagu rock sebenarnya. Itu asal usul dia. Jadi orang yang mengubah dia daripada band lagu 60-an tu kepada rock, squad saya lah, batch saya. Sebelum tu SYJ ada banyak lagi batch. Dia ada 3 generasi sebelum saya. Saya punya generasi yang ketiga, keempat macam tu lah. Bila kami ubah dia kepada rock, itu yang berlaku. Ramai orang tak tahu cerita ni. Dia dulu, saya ingat ada satu insiden.
kalau nak recall balik memang kelakar lah. Kami akan praktis lagu, praktis tiap-tiap petang tau. Tiap petang pukul 2 petang sampai pukul 5, pukul 6 di studio di Manjoi tu. Bila kami praktis waktu tu, dia ada, dia datang okey. Praktis elok-elok, kita orang mainlah lagu. Kemana ku sendiri menempuh hidup. Lagu zaman. Dia start motor trafik dia belah. Lagu Highway Star pun keluar. Lagu semua keluar. Satu hari. Studio tu kecil je tau. Just muat untuk 5 pemuzik. Masa tu kita orang ramai. Kita ada 2 gitaris, 1 bassist, 1 drummer dan sometimes ada keyboardist. Memang penyanyi ada 2 orang masa tu. Saya dan sahabat saya nama dia Date. Itulah kumpulan SYJ dulu. Bila praktis, penyanyi akan duduk membelakangkan pintu studio. Kenapa? Dia akan membelakangkan pintu studio, jadi dia menghadap musician semua. Biasalah penyanyi kan. Satu hari, kami tengah duk jam lagu, masa tu lagu ni, tengah top lagu Allah Akbar. Lagu Saxon kalau tak silap. Red Line. Dong Red Line. Tengah praktis, tiba-tiba sampai satu part, musician semua berhenti. Saya seorang yang menyanyi. Saya kata, kenapa kau berhenti? Dia orang semua tengok dekat arah muka saya. Rupanya belakang saya Pak Syed cekap pinggang. Dia cakap pinggang kan. Dia cakap lorat perah tau. Dia cakap apa? Aku dah bagi tahu kau nak main lagu ni. Kenapa? Dia cakap. Ni lagu anjing nyalak tunggui jagung. Dia cakap macam tu. Arwah tu cakap. Dia halau saya. Dia kata kamu jangan nyanyi lagi. Dia cakap. Pantang aku. Dia pantang sebab apa? Dia kata instrumen dia rosak. Tapi kami belajar banyak. Saya belajar banyak dengan Syed Jamalullah, banyak belajar. Dari segi apa? Kami banyak saya belajar. Saya terhutang budi dengan dia. Masa kami ada disiplin yang tinggi. Okey, bila pergi nak buat show, kamilah kru, kamilah penyanyi, kamilah segala-galanya. Jadi cara kita nak lipat kabel pun bersih. Gitar kalau masuk dalam box kena kendurkan tali, kena lap elok-elok. Drum tu lepas dismantle, pasang balik dalam studio. Bayangkanlah, mula loading atas tu, pergi tempat show, dah habis show pukul 3-4 pagi, masuk dalam studio, kena pasang balik, pukul 5 pagi baru settle. Masa tu memang perit lah. Tetapi bila kita ingat balik, wah itu display yang terbaik lah. Banyak saya terhutang budi dengan arwah Syed Jamalullah ya. Dan polis lah. Selepas saya keluar daripada SYJ, saya kerja kelab malam. Masa itulah kumpulan yang Matli Crew tu masuk. Okey, ada cerita dia. Bagaimanakah Syed Jamalullah itu mengubah arah ke lagu-lagu rock. Dia ada cerita dia. Silakan. Dengar, silakan. Nak. Kebiasaan di Ipoh, kalau show orang kahwin, dia ada 2 set. Siangnya dan malamnya. Itu memang standard. Tahun 80-an, kahwin kalau kenduri kahwin kita orang main, memang 2 set. Siang, waktu lunch tu, dan malam. Waktu lunch tu, Syed Jamalullah akan nyanyi. Dia akan nyanyi lagu Patahlah Hati, Seri Mersing, dia akan nyanyi. Suatu hari saya tengah menyanyi. Bila saya pusing belakang, saya nampak Pak Syed tengah tulis sesuatu kat kertas. Dia tulis kat kertas kecil. Habis saya nyanyi, dia kata, bak mikrofon tu dia. Dia terus buat announcement. Ini ada permintaan pada dia yang tulis. Ini permintaan minta saudara Syed Jamalullah menyumbangkan suara. Dia pun cakap, saya ni dah lama tak nyanyi ni. Lepas tu dia pun nyanyi lagu Seri Mersing kalau tak silap saya. Seri Mersing. Tetapi hari tu bila dia start menyanyi, kita orang dah terpingga sebab salah key. Dia salah key? Dia salah key sebab keyboardist dia salah bagi key. Bila sampai dekat chorus,
Dia dah squeak suara dia. Orang tengah makan ketika itu, orang tengah makan nasi kenduri dengan muzik band senyap, orang tengah makan semua senyap. Itulah hari terakhir Syed Jamaludin menyanyi. Dan hari pertama dia suka rock pun ada cerita dia. Bila malam ni dia orang biasa di Ipoh, ketika tu dia mesti ada macam joget lambak tau. Dia malam tu joget lambak dulu kan alah style zaman kita. So bila kita orang main lagu yang siangnya lagu pop lah kan, lagu Jamal dia, jadi bila malam ni orang bising, kami nak rock lah, apalah, dia orang sudah mula baling barang lah. So, saya cakap Pak Syed dia nak lagu Highway Star dia cakap. Tak boleh rosak barang aku, dia cakap. Lepas tu dia orang cakap, okey lah, kau main lah sekali je, dia cakap. Bila sekali dia tengok orang sambutan lain macam. Sambutan memang dahsyatnya. Malam tu je Highway Star 10 kali. Itulah hari pertama Pak Syed mengizinkan instrumen SYJ dicemari dengan lagu rock. Itulah hari dia. Kemudian terlepas itu kami praktis, lagu rock tu dah halal lah. Boleh praktis. Dah boleh praktis lah. Kemudian saya pun meninggalkan SYJ, saya kerja kelab malam. Lama saya kerja kelab malam, itu yang Pak Syed ambil yang SYJ yang conteng muka tu yang kan ada 4 orang tu kan, Marani, kan, yang lagu orang timur tu. Itu nak tanya dia, yang rekod orang timur tu orang lain nyanyi Itu orang lain. Itu saya dah keluar, saya dah kerja kelab malam. Masa band tu tengah praktis, saya pun pergilah tempat praktis lama saya tu lah. Saya pergi kan, bila saya pergi, saya pun nak jumpa lah dengan Pak Syed sebab dah lama tak jumpa. Lepas tu di rumah dia lah. Lepas tu bila Pak Syed keluar daripada rumah dia, itu yang betul-betul mengejutkan tu. Tahu tak penyanyi Judas Priest? Tahu? Dia kan dia macam botak. Dia botak. Dia pakai bangle kan? Dia pakai bangle yang ada butang tajam tu, tali pinggang dia pun tajam, seluar leather, singlet kan? Apa nama? Rock Effort apa nama dia kan? Pak Syed macam tu lah dekat rumah masa tu. Wow, Pak Syed. Rock gila. Ini bukan rock, dia cakap. Ini metal, dia cakap. Dia lagi hebat. Dia bukan rock lagi, dia metal. Bukan buang terbiat Itulah sejarah saya bersama dengan SYJ kita dulu. Jadi serpihan daripada kumpulan SYJ ni saya bawa ke Kuala Lumpur, maka jadilah Ariwatan. Asal usul dia Ariwatan. Ari Wananan. Okey. Memang datang Kuala Lumpur untuk main muzik lah, bukan habis sekolah ke atau pergi nak sambung belajar ke apa, bukan? Bukan. Kami datang, Ariwatan datang ke Kuala Lumpur pun dibawa khas oleh arwah bapa saya. Okey. Arwah bapa saya yang dibawa khas tu masa apa? Hantar kita orang untuk berhijrah. Duit poket semua macam mana? Alhamdulillah saya telah dilatih oleh arwah bapa saya. Genggam biar sampai jadi abu lah. Dia kata buat betul-betul, dia cakap. Jangan buat separuh jalan. Arwah bapa saya. Jadi masa datang KL tu, masa datang KL tu memang dah ada perancangan lah nak tinggal mana, tinggal bersama, jumlah macam mana kita dia berhijrah ke KL? Okay, langkah pertama for sure lah saya tumpang rumah abang saya dulu di Kajang 2 bulan. Kemudian kami pun mengorak langkah lah, kami cari tempat audition. Alhamdulillah rezeki Ariwatan ketika itu first audition terus dapat. Kami first audition dengan M. Nasir, Pustaka Muzik Kembara di Channel 11 Kembang Baru tahun 86 atau 86. First audition terus M. Nasir setuju untuk terbitkan album Ariwatan. M. Nasir Saya lupa dah. M. Nasir. Masa tu M. Nasir yang audition kita orang lah. Dengan bapa Ruhil, Abang Husin, arwah. Husin. Arwah Pak Husin.
Pak Husin. Jadi kami sign di bawah Pustaka Muzik Kembara lah. Release siapa release Musicland, Musicland Singapura. Tahun 86. Berapa album tu? Itu yang sedih tu. Satu album tapi penjualan sampai hari ni tak tahu berapa. Zaman tu tahu aje lah kan. Ya. Dalam tu berapa lagu hit? Masa tu tak ada lagu hit lagi, hanya introduction lah, lagu yang nyanyian rebah pertama dan selamanya tak hits lagi lah. Tapi album tu memang ketika itu saya berkawan rapat dengan Arwah Lolok. Oh ya, time tu Arwah Lolok masa tu dia baru sampai ke Kuala Lumpur lah. Saya, Arwah Lolok, Bok Lokman, Wan Zul, kami ni semua daripada merata negeri yang berjumpa di Kuala Lumpur. Memulakan episod ekspedisi untuk menjadi penggiat seni. Jadi di studio lah selalu jumpa. So Ariwatan ni memang Arwah Lolok tuliskan lagu, saya dengan dia lah. Memang selalu bergaduh lah. Tapi Arwah Lolok ni profesional. Kalau kita bergaduh dengan dia punya input baik. Dia very positively. Dia memang dia masa tu kumpulan dia Rastari. 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 Dia orang tinggal di Taman Kipek. Kami tinggal di Taman Segar. Masa tu lah. Kat mana Kepong? Taman Kipek. Kami tinggal di Taman Segar. Okey. Taman Segar. Macam itulah. Itu kenangan tahun 86 lah. Bersama dengan Arwah Lolok. Dia tulis lagu Tanda Panah ke Utopia. Kemudian dia tulis lirik lagu Dikala Asmara Lepaskan Layarnya. Banyak dia tulis. Tapi nak lahir tajuk. Pencipta melodi siapa? Melodi saya buat melodi tu. Tahun 91. Tanda Panah ke Utopia tu saya dengan kawan saya yang buat melodi. Masa tu saya ingat, saya cakap, Lolok, saya nak lagu ni dia ceritakan tentang konon macam perfect sangat lah. Watak seorang yang betul-betul macam bukan optimis, dia macam bagus sangat lah. Kan kira lagu ni sebenarnya lagu ni lah, biasalah lagu rebel kan. Rebellis, para rebellis. Rock kan masa tu kan. Tapi kemelayuan kami daripada asal Ariwatan tu memang tinggi lah. Kami kurang terpengaruh sangat dengan orang kata masa tu kan ada solo music yang identical dengan shadow daripada barat kan. Kami kurang. Saya cakap dekat band saya no. Sebab saya masa tu minat album selain pada Sweet Charity, saya minat album Krakatau. Saya suka album God Bless. Saya suka album Iwan Fall. Masa tu jadi dia orang kan ada trend dia sendiri. Dia ada trademark dia sendiri kan. Sweet Charity banyak lagu cover version. God Bless. Banyak. Kan. Saya sukanya Indonesia punya rock. Masa tu dia tak terpengaruh sangat. Betul. Dia ada belonging dia sendiri lah. Yep. Dan pada masa tu macam God Bless semua dia punya penulis lirik dia penyajak pemuisi dia orang yang hebat memang. Dia orang protester yang berani lah. Dia orang terutama Iwan Fals lah. Iwan Fals dia memang antagonis gila lah. Dia memang dia tak peduli lah. Saya suka cerita dia tentang pelacur tu. Pelacur di bawah jambatan tu. Saya suka lagu Bento. Suka sangat. Nama aku Bento. Rumah real estate.
Hartaku banyak, harta melimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, bos paling atas segalanya. Asyik. Saya suka. Asyik. Cuma dia dalam bentuk yang direct lah. Campur pula saya suka P. Ramlee yang betul penuh sopan. Penyampaian dia sampai. Itulah saya letakkan diri saya. Wow, awal-awal pemberbitan di usia 20-an dah ada pemikiran macam ni sebab masa tu bila M. Nasir tanya apa nama kumpulan korang, masa tu kan top dengan nama English. Kan kumpulan-kumpulan kan. Saya yang bubuh nama Ariwatan tu. Ariwatan adalah Aris, Ari, Amri, Wan dan Nan. Okey. Kalau disebut sebutan dia Ariwatan tu, kami memang budak kampung. Budak tempatan kampung, memang anak jati lah orang kata orang. M. Nasir tanya, apa nama pelik? Saya kata muka dah Melayu macam mana kan? Memang kena bunyi Melayu lah kan. Itu yang jadi sebab Lolok suka kumpulan Ariwatan tu. Sebab kami tak guna sessionis, kami main sendiri. Kami buat arrangement yang Lintang Pukang pun sendiri. Lintang Pukang pun sendiri sendiri ambil tanggungjawab. Jadi buat sendiri, tak pakai session. Kecuali keyboard lah, Zul Mahat. Itu saja. Masa tu lah. Kalau masa time tu live show banyak Ariwatan. Bukan, maksudnya memang masa tu memang banyak live show Expo. Dia fun fair. Fun fair. Fun fair. Live show hanya konsert. Kita fun fair je lah. Mana kita ada betul. Konsert tak ada. Kecuali macam kumpulan yang besar seperti Search. Dia memang ada konsert lah. Sweet Charity. Masa itu Raja Fun Fair kumpulan Wings lah. Wings dengan Ekspedisi. Memang dia orang king lah Fun Fair. Kami ni hanya sekadar tempelan je lah kan. Tapi itulah masa tu cara kehidupan ikut Fun Fair lah. Showcase Fun Fair. Satu Malaysia. Cuma nak tanya pada time tu kan, apabila berhadapan dengan kumpulan Wings, kumpulan Search semua ni kan, korang pun baru pada masa tu. Macam mana cara korang berdiri? Korang terasa macam kecil ke ataupun aku nak berdiri sama tinggi ataupun biasa saja? Tak tahu lah. Saya benda mungkin sebab saya dah kerja kelab pada awal muda lah. Saya kerja umur berapa? 19, 20. Dan saya dah lalu keadaan yang orang kata teruk lah. Memang teruk lah. Setakat orang kata kita suara macam tai lah, apa semua tu dah lalu lah. Kan? Jadi kita kata orang Perak, orang Kedah cakap mangli lah. Kita dah immune lah. Kita dah self immune lah. Kita tak expect kalau kita nyanyi ni orang puji atau keji. Tak jadi orang kata apa? Tak jadi nanah ke tak jadi daki lah. Pada kita sebab kami just make sure kami main ni kami seronok dan audience seronok, that's it. Sebab apabila kita main Fun Fair, dia punya rules of Fun Fair ni dia jangan main-main tau. Macam mana contohnya? Dia baling botol, dia tak suka dia baling batu, apa sajalah sampai. Dia jangan main-main Fun Fair. Kalau tanyalah game Fun Fair, dia orang tahu lah. Kalau band tu tak bagus, dia maki ke, dia baling batu, memang dia mana ada bodyguard, tak ada. Dia straight forward dia. Dahsyat dah. Alhamdulillah semua so far kami tak buat apa yang orang suka. Kami buat apa yang kami nak buat. Suka. Kami tulis lirik lagu masa tu, kami tak ikut apa yang orang buat, tak. Saya ingat lagi, saya nak lirik Tanda Panah ke Utopia tu. Kemudian saya nak lagu album saya ni bukan apa yang audience nak masa tu, tak. Apa sendiri, apa yang gua sendiri nak. Kita, pada saya peminat kena follow penyanyi lah. Betul. Bukan sebaliknya. Betul. Analogi tu tebal dari dulu. Sehinggalah saya masuk EMI pun analogi tu dah ada lagi. Dengan EMI masa tu saya kata saya perlu saya
medium kena ikut saya lah. Peminat kena follow saya. Baru artis album is a biography. A biography of the artist itself pada masa tu. Jadi takkan biografi artis tu audience yang create. Itu fake lah. Itulah ideologi masa tu lah. Betul lah. Sayangnya tak banyak orang ada ideologi macam ni tau. Di kalangan artis. Saya rasa kalau nak jadi artis, nombor satu memang kena ada ideologi lah. Tapi banyak artis kita yang tak ada ideologi. Macam ngikut je angin mana bawa pergi kan. Apa Haris? Mungkin salah satu aspek dia mungkin pembesaran dia. Pembesaran. Saya mungkin bernasib baik sebab saya dilahir tahun 64 macam kita kan. Kita lahir tahun 60-an, bermaksud pertembungan tau. Zaman psychedelic tu apa tu? Yang hippies tu 60-an yang sopan, pergi ke yang agak rugged kan. Music 60-an 60 tu kan dia sopan lah kata orang kan, dalam adab awal kan. Awal. Kemudian dia pergi ke 70-an tu dia kan ada banyak music yang datang. Dia ada music rock, dia ada music blues, dia ada music Hindustan masa tu sama naik. Mungkin masa tu pembesaran kita tu dihidangkan dengan genre yang macam-macam, lirik yang macam-macam, yang bagus-bagus. Lirik yang bagus. Jadi pemakanan yang dia orang kata hiburan, sebenarnya bukan hiburan. Halwa telinga tu, pemakanan dia tu mungkin pengisian dia tu baik. Macam kita boleh ingat lagu Ahmad Jaiz. Kan Ahmad Jaiz dia punya Melayunya kuat, lirik dia masya-Allah dahsyat lirik. Siapa yang tulis lirik lagu Ahmad Jaiz memang hebat. Jadi kita dibesarkan dalam benda yang berkhasiat. Lagunya tu berkhasiat. Betul. Dia bukan dibuat kerana nak popular sangat, tapi dia dibuat atas kehendak menyampaikan tu lebih. Jadi hasil dia inilah generasi kita lah, umur 50-an ni. Betul. Jadi kalau yang generasi baru tu mungkin kesilapan masa ketika dia orang tu dihidangkan ketika itu. Tidak ada apa yang pihak yang perantara lah. Okey, betul. Media masa kan. So dia punya survival dalam berfikir pun kurang. Dia punya analogi pun direction tak ada kan. Saya ikut lirik-lirik lagu rap yang ada sekarang ni. Saya ikut. Saya follow Malik tulis, saya follow. Ultimate tulis pun saya follow. Saya tengok cara penulisan dia orang kan. Dia punya kupasan penceritaan tu masih tak banyak angle sangat. Tak banyak angle Tak banyak. Apakah angle sangat. Mereka punya angle apa? Angle macam rohani, macam ketuhanan. Macam rohani, macam ketuhanan, tetapi teraba-raba tu banyak. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh lagu P. Ramlee. Lagu P. Ramlee yang bentuk rohani dia tu tinggi. Kita ambil lagu apa contoh. Anakku Sazali, dengarlah lagu yang ayanda. Okey. Yang kita orang biasa faham Sazali. Sebenarnya Sazali itu adalah Melayu. Password dia Sazali. Andalah kamilah kembali menyahut panggilan ilahi. Laguku biarlah sebagai ganti. Lagu which mean semua analogi P. Ramlee adalah cerita-cerita rohani dan kehidupan. Jadi dia ada rangkaian dia tersusun cantik.
Sama ada secara kebetulan ataupun dirancang, tapi dia memang cantik. Yang saya penulisan rappers baru ni betul ada penceritaan dia, tapi rangkaian dia tu, kita ambil contoh lah, Mak Saleh dia buat album Deep Purple, Machine Head, kesinambungan cerita daripada dulu, macam Beatles kan, Sgt. Pepper, dia ada rentetan dan rangkaiannya, penceritaan dia tu, kesinambungan dia tu. Ya, kesinambungan dia, continuity dia tu memang macam dirancang, tapi penceritaan dia tu, dia ada analogi dia ada jalan dia, susu galur dia. Ya, susu galur, betul. Yeah. Macam saya tengok rappers ni, mungkin saya tak follow habis-habisan lah. Saya ada tengok Too Fat, penulisan dia. Gaya bahasa tu melebihi mesej nak disampaikan. Gaya bahasa melebihi mesej. Okey. Maksud dia fancy tu lebih sangat. Okey. Alright. Faham. Motif dan moral dia. Gaya bahasa. Cerita tu ada lah. Ini pendapat saya lah. Tapi mungkin dalam kehidupan diorang ni, apa yang mereka perjuangkan sebenarnya agak bercelaru. Masa 80-an dulu, 90-an dulu, apa yang kita perjuangkan sangat clear. Kita datang daripada tempat-tempat daripada luar bandar dan kita berhijrah ke bandar, kita mau bersaing untuk hidup dan sebagainya. Jadi bahan penceritaan kita jelas. Aku mau hidup, aku mau berjuang untuk hidup, aku mau berjaya. Tapi generation yang sekarang ni, segalanya dah hampir ada untuk dorang. Mak bapak dorang dah provide segala kesenangan. Jadi apa yang mereka nak perjuangkan tu dah macam tak tahu apa lagi dah. Macam kecelaruan dari segi intelektualnya lah. Jadi mungkinlah semua orang mencari-cari arah, apa aku nak cakap, apa aku nak berjuang. Mungkin waktu mereka berbeza. Sebab kita ada turbulence, kita punya music industry Malaysia dia tamat pada tahun 90-an hujung. Macam mana tu? Dia tahun 98 dia dah low down. Jadi kalau kita ukur itu adalah 20 tahun yang lalu. Jadi bila music industry, ini pendapat saya lah, bila music industry Malaysia fall down lah, kita cakap fall down lah senang cerita music industry Malaysia dah menurun. Budak sekarang tu dia lah zaman dia lah tu. Masa tu kita lihat Indonesia mula masuk. Jadi pembesaran pemikiran mereka tu agak confused dekat situ lah. Dekat situ dia confused sebab dia tak cukup ikon dia, dia punya master idol dia kan tak cukup. Sebab masa tu tak silap saya Sheila on 7 masuk. Oh ya betul. Jadi mereka ni lah yang ada pada membesar pada zaman ini. Itu yang menjadi ikutan mereka kan. Ya, itulah ikutan mereka. Jadi kalau kita tengok Sheila on 7, dia punya lirik very light kan. Cerita semasa current, and then bahasa dia pun tak berat sangat. Berbanding yang 90-an tu patahnya sayap malam kan. Memang very challenging punya pemikiran kan. Dia punya metaform dia pun dahsyat sangat kan. Betul. Macam kita punya generation pada 80-an, kalau yang remaja ni 80-an dulu. Kalau di barat kita masih lagi post Bob Dylan, Leonard Cohen dan sebagainya. Dan penulis kita, penyajak kita pun ada macam SN Masuri, Haji Saleh Muhammad. Ramai lagi. Lepas tu ni Zain Kasturi dan sebagainya. Jadi ramai. Penulisan daripada segi seni penulisan tu tinggi dan seni pemikiran tu pelbagai, dan generasi muda ni
ketandusan orang-orang yang macam ni Ya. Memang pengisian memang terasa lah dia punya dia punya keadaan tu berlaku. Dan Amerika pun itself dia pun ada masalah tu bila puak All Boys ni Westlife ni masuk, mereka pun melalui proses yang sama juga. Even though kita tengok penulisan band pop rock dia macam Bon Jovi pun daripada Bad Roses tu dia dah jadi John pun dia dah confused sikit lah. Dia ikut Face punya album pun dia dah macam alamak klise, alamak dia macam lost kan. Dia tak segarang dulu. Ya betul. Dia tak segarang dulu. Ini mungkin a part of proses lah yang berlaku. Cuma yang kita perlu ambil challenge pada saya lah, new generation sepatutnya explore lebih lagi lah dalam explore dan bertanggungjawab lebih lagi. Explore apa? Explore musically, explore penceritaan, explore apa untuk dicapai ni? Nombor satu direction. Before kita nak explore, we should have their own direction. Dia orang kena ada ala tuju dulu. Baru dia boleh explore how dia nak destination tu dia nak pergi. With what kind of methodology, vehicle, kenderaan, ideologi dia tu apa? Kan? Apa jenis kenderaan, ideologi yang dia nak guna pakai. Tetapi semua ni terlampau berat sebab dia tak popular. Itu masalahnya. Dia tak popular. Bila dia tak popular, dia tak sensasi, itu yang banyak jadi moderate no. Ataupun jadi mati cepat. Arus perdana ke, bertukar ke ke lagu komersial lah, something lah. Tapi itu perjuangan lah. Ya. Yang tadi ada cakap responsibility, mesti bertanggungjawab, itu maksud apa? Okey, bertanggungjawab, fine. Kalau kata kita jangan ambil penulisan lah. Kita ambil dalam contoh kita pengelola kedai makan. Okay. Bertanggungjawab yang dimasukkan kita bukan mengejar keuntungan. Kan? Sahaja. Kita mesti ada tanggungjawab kepada customer kita, iaitu bersihnya, harganya, halal dan toribannya. Macam tu juga dalam penulisan. Sebab apa? Kalau makan itu adalah kedai itu harus tentukan khasiatnya, bukannya sedapnya. Saya kata tak jauh beza juga dengan kita lah sebagai penulis kan. Selain daripada kita nak popular iaitu untung, kita juga kena fikirkan juga khasiat lagu tu. Adakah dia sekadar sedap dimakan, sedap dengar je, sedangkan dia tak membentuk generasi yang berikutnya yang boleh lebih berani berkarya. No point juga pada saya lah. Kan? Contoh lagu Tanya Sama Hati Apa Rasa Sayang, is a simple song. Tetapi tanggungjawab dan inspirasi daripada lagu tu dia lahir penulis yang banyak. Saya berani cakap mungkin Hafsah Hassan. Mungkin Zubair Ali. Yang lepas tu mengeluarkan karya-karya berikutnya. Itu yang saya maksudkan tentang pemakanan hiburan tu yang berkhasiat. Itulah tanggungjawab. Penting tu. Okay. Nak tanya curious ni. So masa budak-budak atau muda tu, apakah buku yang menjadi pembacaan Aris Hariwatan tu, dan apakah buku yang memberi impact yang begitu besar pada Aris Hariwatan dulu? Sebab saya ni anak yang kelima, abang saya dengan kakak saya ramai kat atas. Kami memang bapa saudara saya ni dia pensyarah. Pensyarah Universiti Melaya. Dia belajar Universiti Melaya, dia pensyarah dekat UKM. Dia duduk di LA lama.
So dia bawa balik buku pelik-pelik tau, macam-macam. And then bapak saudara saya seorang tu dia Navy, TLDM. Navy pusing dunia kan. Dia akan bawa balik buku macam-macam, so abang saya akan baca. So di antara buku dia banyak fiction, banyak buku pasal orang yang inilah, yang pelik-pelik lah. Saya pun tak kenal kadang, tapi saya baca yang contoh dia siapa lah. Saya ingat saya dah baca satu buku Columbus apa tak, saya tak ingat lah buku tu. Saya jadi asyik tau. Masa tu English saya tak bagus, tapi saya tanya abang saya, ni apa maksud dia? Dia cerita lah macam ni. Saya hanya mungkin dapat tempias tu lah. Tempias buku-buku sepihan ni kan. Saya baca buku hantu banyak. Itu banyak lah. Nasib baik tak ada hantu buku fiction yang paling banyak, and then buku-buku travelers banyak. Dan buku apa lah, saya dah lupa lah banyak. Sebab apa, rumah saya jadi tempat lambak buku. Bapa saudara saya, dia akan bawa buku tu untuk abang saya. Saya ni serapih-serapih, saya tumpang lah. Kadang tak faham pun. Memang tak faham lah. Tapi suka tengok dia punya apa? Dia punya gambar, dia punya penulisan dia tu kan. Tempias dia pun dah membentuk pemikiran yang padu baru dapat tempias yang gila sebenarnya, yang gila. Yalah. Yang gila bukan padu. Betul. Macam saya cakap tadi lah. Saya rasa untuk jadi artis memang kita kena ada ideologi. Kena ada orang suka atau tak suka tak kisah belakang kira. Yang besar kita kena ideologi. Untuk jumpa artis macam Haris Sylvatan ni yang ada pemikiran macam ni, memang bukan Jack cakap lah, memang sukar nak dapat lah. Bukan cakap bodek. Jadi saya. Tapi jadi saya susah. Sebab saya bukan favourite. Saya dulu bukan favourite. Saya tahu saya bukan favourite di kalangan press. Saya bukan favourite di kalangan syarikat rakaman. Sebab dulu EMI dia bukan bagi tahu saya sekian time kena release, tak. Saya bagi tahu okey, album saya dah boleh release. Saya terbukti perangai saya yang saya tak suka lah, saya cerewet lah. Saya memang cerewet. Dan saya sebenarnya susah lah, keras kepala lah. Keras kepala. Apa yang membuat keputusan untuk berpisah dengan Ariwatan? Apa yang buat keputusan begitu? Sebenarnya bukan saya berpisah dengan dia orang. Dia orang yang nak berpisah daripada saya. Masa tu tahap survivor tu agak tinggi lah. Album Ariwatan yang first tu baru release. Ketika itu pemuzik Ariwatan ni saya tak nafikan lah, banyak yang bagus-bagus. Dalam masa yang sama dia orang jadi sessionist untuk album M. Nasir. Dan juga untuk album Rahim Ma'ruf. Yang album Hipokrasi, yang album Rimba Mistika lah, itu drama dia tu Ariwatan tu. Jadi macam biasalah kan, bila musician ni dia dapat sedikit lebih, dia rasa confident. Jadi dia orang cakap dekat saya, Aris, kita orang nak keluar dari Ariwatan, dan dia minta dia orang nak jadi sessionist lah. Masa tu lah dia orang dah buat keputusan tu, saya follow je. Sebab pada saya with or without, saya ada agenda saya sendiri lah. Ahmad pun punya benda yang saya nak buat lah. Sekejap, curious tak tahu. So bila main funfair tu kan, macam mana cara diorang bayar? Sistem bayaran dia macam mana? Itu lebih kurang macam cerita Ro'o juga. Yang tu kan, yang berakhir dalam Ro'o tu kan, dia memang ada tu. Lan nama dia, Lan. Jazlan. Lan lah nama dia, Lan. Dia memang promoter funfair. Macam biasalah bila main funfair, kita ada 60-40. 60-40. 60 kepada? 60 pada owner funfair,
40 pada kita lah. She's 40. Jadi kalau kita pergi, kalau malam tu kita tengok orang katalah contoh ada 1,000 orang, tiket jual murah masa tu berapa ringgit lah, RM2-3 kot. Kan? Jadi kita buat estimate budget, okey ni lepas lah ni, duit van RM75. Duit minyak 20, 100 habis van. Hotel tak apa, Petropam ke whatever, makan berubat, jadi 200 lah kita punya overhead kan. So setiap kali pergi show tu kalau kita tengok ramai, okey 1,000 tu kira dah cover cost lah. Tapi bila kelakarnya, bila datang habis show tu, ada macam cerita tu lah. Wah, kau punya show hebat lah, tapi pagar pecah. Pagar pecah, orang masuk pintu belakang lah, macam-macam lah. Okey. Saya tak tengok lah cerita tu, atau saya dah lupa. Memang pada saya memanglah dia punya tipu tu banyak lah. Tapi kenangan dia tu pun banyak juga. Memang banyak. Memang kelakar. Memang kelakar. Itu hari borak dengan kita survive lah. Borak dengan awang BPR. Dia cakap pembayaran dia ialah apa, salam sangkut. Apa dia panggil? Salam sangkut. Salam baru. Macam tu lah. Lepas tu dia cakap, macam tebal ni. Rupanya duit RM1, RM14 semuanya. Memang dia habis show tu dia akan datang lah. Dia beritahu lah, okey, collection malam ni sekian, pagar pecah sekian, lepas tu orang masuk sekian. Jadi kita dapat banyak ni je dia cakap. Kan? Macam tu lah. Tapi biasanya dapat, kalau kata, kita pun bukan pergi buta je. Kita akan survey kat tempat tu. Contoh dia, kita, Mr. Lim lah, Doremi. Doremi. Mr. Lim, tanya Mr. Lim, okey, di Triang ni, contoh, Triang Pahang ni. Tempat mati tak? Tanya dia. Dia akan beritahu lah, tempat ni tak mati dia cakap. Sebab kita punya KPI ekspedisi dengan Wings. Kalau kata Wings dengan ni penuh panggung, maksud dia full house, kita at least dapat separuh pun jadi lah. Jangan Wings dengan ekspedisi pergi tempat tu mati, kita tak pergi lah. Habis lah. Jadi biasa Wings ni dia akan pergi hari Jumaat dan Sabtu. Dia akan sapu 2 malam. Jumaat dengan Sabtu. Jadi Ahad tu kita ambil lah. Dan jangan ambil hari Khamis. Macam tu lah. Ada cara-cara dia. Ada tempat mati, ada tempat hidup. And then kita buat lah. Kita punya course sendiri. Macam tu lah lebih kurang. So masa dengan Ariwatan tu setahun ada tak menjalani kehidupan funfair macam ni? Sebelum nama Ariwatan tu, nama dia Malaysian Rockers. Saya dengan kawan-kawan saya tu pakai nama tu dulu untuk pergi ke, sebab daripada SYJ tu dia kena tukar dulu pergi ke funfair Malaysian Rockers. Lepas Malaysian Rockers tu dia jadi Ariwatan. Jadi masa Malaysian Rockers dengan Ariwatan tu banyaklah show funfair. Banyak. Macam mana funfair ni boleh mati? Apakah agaknya unsur-unsur yang buat budaya funfair ni mati? Bila dah ada Astro lah. Oh iya? Bila Astro dah masuk kampung, hiburan dah senang, mudah. Sebab tempat-tempat funfair ni kebanyakannya dia agak dalam sikit. Dia agak ceruk sikit, ke dalam sikit, yang kurang hiburan kan. Jadi bila and then dia satu bentuk keramaian yang dia orang tak perlu cari, dia datang ke kampung dia. Kan? Jadi bila dah ada TV, ada program TV yang lebih menarik, demand dekat funfair dah kurang lah. And then satu lagi, funfair pun dia orang tak pernah upgrade. Dia orang tak pernah upgrade. Kalau kereta api tu lah kan, yang kedai-kedai. Dia tak upgrade. Baling apa ni, gelung tu pun macam tu juga. Tak pernah upgrade. Owner funfair ni satu Malaysia, dia ada satu orang aja ke ataupun ramai syarikat yang ramai? Ramai. Dia kebanyakannya Cina lah. Melayu yang ada masa tu satu je lah, Dolar Baca. Famous nama tu. Dolar Baca dengan dolar sate lain Tak tahu lah, tapi saya tahu yang Ipoh tu nama dia Dolar Baca lah, dia mamak sikit. Arwah dah meninggal lah. Yang LAN tu, LAN dari Pulau Pinang ke?
Lan mana? Lan tak? Lan tu orang Kajang. Oh, okay. Dia ni memang a freelance MC. Di freelance DJ di Funfair. Merangkap promoter. Masa time Aris Ariwatan dah post post Ariwatan, budaya Funfair tu ada lagi tak? Masa Aris Ariwatan tu dah habis, dah tak ada. Dah habis dah. So, Ariwatan tu lah penghujung dia. Saya tak silap tahun 1990 tu dah kurang lah Funfair. 90 betul lah. Dah tak sehangat tahun 80-an. 80-an tu dah syak lah. 90, 92, 3 tu dah kurang sangat lah. Kita dah ada dah showcase yang bentuk promosi dekat shopping kompleks. Dia pindah ke situ tapi showcase dan promosi je lah. Showcase promosi. Kalau show pun saya rasa dah masa tu dah TV pun dah ada di kampung-kampung, and then hiburan pun dah orang kata apa dah banyak lah senang. Banyak. And then dia ada ni dia panggil Pujaan 10 Nescafe. Yang dia punya bentuk hype dia macam Gegar Vaganza. Bentuk, tetapi dia bergerak negeri ke negeri. Setiap minggu ke setiap bulan? Dia setiap minggu bulan sekali? Pujaan 10 Nescafe setiap minggu, setiap minggu. So artis besar akan ikut dengan diorang lah, setiap minggu ke sana ke sini ke sana ke sini. Dah macam bunyi Tan Sri Muhyiddin Yassin pula dah. Ke sana ke sini. Lama juga kita live kan? Okay. Ya. Okay. Satu jam suku dah. Tidak sedar tidak sedar masa berlalu. Tak apa, kalau nak buat benda lain dulu kita boleh sambung, tapi ni sedang rancak pula ni. Okey, tak apa, kita bagi satu last question. Okey, satu last question. Kita bersambung lagi nanti. Sebenarnya soalan yang paling nak ditanya tu tadi adalah kenapa, apa yang terjadi, sesuatu hebat terjadi sehingganya tiba-tiba Aris Ariwatan lenyap daripada radar. Hampir-hampir macam MH370 pula. Itu boleh jadi satu episod tu kalau soalan tu. Akan bersambung? Akan bersambung? Itu akan datang. Yang sekarang ni last question. Janji InsyaAllah. Ni soalan penutup. Okeylah, kalau soalan penutup ni susah sikit ni. Daripada Funfair merujuk kepada ni lah yang isu berlaku sekarang lah, PKP lah. Okey, cop. Nak pergi kepada Syahri Amri. Okey. Okey, bila dah berpisahnya daripada Ariwatan tadi tu menjadi artis solo, produser pertama adalah Syahri Amri Tak, bukan. Selepas M-Nasir produce album Ariwatan dan Aris Ariwatan. Dia produce Aris Ariwatan juga? Dua album. Tahun Ariwatan tahun 88. Aris Ariwatan tahun 91. Selepas album tu tahun 92, Fauzi Mazuki produce album saya dengan Jenny Chin. Itu lagu Permaidani. Lagu album Balada Orang Berdosa. Kemudian tahun 95, Lamunan Tenti saya produce sendiri album saya. Lamunan Tenti produce sendiri. Lagu Syahri. Tapi masa tu lagu Lamunan Tenti bukan bentuk dia macam tu. Lain. Dia seperti lagu UK. Arrangement dia, cara dia deliver dia, kan masa tu Syahri Amri Latin dia kuat kan. Tan kan. Dia Umbrella UK kan. So kebetulan masa tu tahun 95 lagu Lamunan Tenti tu Syahri Amri sendiri bagi dengan saya dekat King Studio. Saya tu pukul 2 pagi. Saya dah habis recording untuk album Lamunan Tenti tu, sebenarnya lagu yang ke-10. Final. Saya dah record 9 lagu masa tu. Dah record 9 lagu.
dah tutup studio masa tu Jackie tutup studio C tu. Syahri datang. Syahri masa tu dia tengah produce album UK kat studio Kings lah. Dia kata hari aku frust. Dia macam biasalah Syahri. Aku frust hari. Dia ngawek dia lah kan. Cakap, apa cerita ni kan. Dia cakap, tapi aku ada satu lagu ni dia cakap. Lagu ni aku tak nampak orang lain. Kau seorang yang boleh nyanyi dia cakap. Masa tu studio ngangam tengah tutup. Kan? Tutup. Kemudian dia kata, aku cakap kat dia, aku dah tak boleh dengar dah sebab dah berapa jam kita dengar kan. Jom kita rakam lagu tu. Jackie buka studio, dia terus rakam dengan akustik. Dia rakam lagu tu, saya tak dengar lagi lah. Balik rumah esok pagi tu pun dengar. Bila dengar, itu saya kata saya suka lagu tu. Tapi bila saya buat arrangement tu, orang yang paling tak setuju Syahri Amri lah. Arrangement tu dia paling tak setuju? Dia tak setuju. Dia marah saya. And then dia keluar dalam paper, dia cakap lagu tu tak boleh pergi jauh sebab arrangement lagu tu macam tu. Kemudian dia marah saya lah. Kemudian tapi lagu tu dah rakam dah, siap mixing lah. Dia tak puas hati, dia buat lagu lama nanti version dia Amir UK nyanyi. Ada Oh okey. Ada. Memang ada lamunan nanti Amir UK nyanyi. Version Syahri Amri. Yang kita dengar tu version Ariz Watan. Arrangement dia lain. Sebab siapa buat arrangement tu? Yang Ariz Watannya? Memang kepala saya lah. Oh okey, syabas. Saya yang masa tu kawan kita Bel pun sedang dalam masalah masa tu. Bel. Dia dipertanggungjawabkan. Tapi ada masalah sedikit lah, error kan. Jadi masa itulah saya ingat saya buat arrangementnya dekat Studio Bangsa. Pemuzik dia pun saya ingat satu-satunya dalam album tu yang pemuzik yang dikenali hanya seorang je. Samad, arwah Samad. Oh ya. Yang lain semua orang biasa. Saya ingat lagi masa solo tu saya bunyikan dengan mulut, intro pun saya bunyi dengan mulut. Dia main arwah Samad. Sebab arwah Samad ni terkenal dengan kelajuan dia kan. Gulung. Cerita dia cerita lama lah, ni cerita lama ni. Tapi alhamdulillah bila Syahri pemberita tanya Syahri komen, saya kata dia ada hak untuk komen sebab memang lagu dia. Cuma saya cakap dekat dia, saya nak buka satu track lain dalam penulisan Syahri Amri. Sebab kalau kita dengar lagu Syahri Amri, dia akan macam sehala je kan. Banyak orang tak percaya lagu Lamunan Tenti tu lagu Syahri Amri. Sebab dia tak ada bau-bau arrangement Syahri Amri. Dia tak ada. Ya, faham. Betul. Dia tak ada. Dia tak ada ni sangat. Betul. Itu memang lagu Lamunan Tenti tu memang saya fikirkan arrangement dia saya nak macam tu. Intronya, solonya dan part chorus tu in purpose bagi macam flat tak flat, sharp tak sharp. Memang semua implant. Semua implant. Dan key dia pun memang saya tak nak. Sebenarnya saya boleh pergi lagi, dia A minor, saya boleh pergi lagi half tone dengan one tone. Saya tak mau. Saya cakap saya nak bagi yang saya boleh nyanyi dalam lagi 30-40 tahun saya boleh nyanyi. Dan sekarang masih lagi boleh Boleh, alhamdulillah boleh lagi. Key yang sama. InsyaAllah boleh. Pasal zaman tu dahsyat. Cik Samad kita dahsyat. Penyanyi akan ada masalah dengan gitaris. Macam mana? Masing-masing ada ego. Penyanyi dengan gitaris ada perang ego. Gitaris dia nak solo semua lagu yang free string. Jadi penyanyi mau tak mau kena suit dengan key gitaris lah. Marah. Macam kita dengar left-handed search semua kan. Wings semua kan. Itulah lebih kurang cerita dia. Ariz, terima kasih melapangkan masa. Sama-sama. Semoga bermanfaat benda ni untuk kita semua. Amin. Okay, nanti kita dah ada perjanjian kita. Nanti kita sambung lagi. InsyaAllah. Jumpa lagi. Terima kasih. Untuk bab kedua. Kenapa Ariz Watan tiba-tiba hilang dari radar?
Hilang dari radar. Macam MH17. Kita tidur so. Okey. Jumpa lagi. Terima kasih. Hatikan langit, sabar menanti, peluang datang, begitulah.